Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan cakap tentang apa itu undang-undang. Undang-undang dalam politik ataupun perundangan merupakan satu sistem peraturan ataupun norma yang cuba diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Biasanya ini adalah satu peraturan yang dibuat khusus untuk sesebuah negara. Jadi, sesiapa yang melanggar peraturan tersebut, orang itu akan menerima hukuman dan didenda oleh pihak mahkamah negara tersebut. Dan ini adalah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya ahli-ahli masyarakat dan penduduk di negara itu boleh hidup dan bekerja, juga bersosial antara satu sama lain dalam keadaan aman dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang apakah peranan ataupun fungsi undang-undang ini. Undang-undang ini berperanan sebagai sebuah institusi untuk menjaga kedaulatan dan meninggikan maruah negara serta dapat mengekalkan warisan sebuah negara tersebut. Di samping itu juga, undang-undang ini berperanan sebagai suatu proses untuk mencapai perpaduan dan mengekalkan masyarakat daripada berlakunya perpecahan dan juga huru-hara. Selain itu juga, undang-undang dapat mengekalkan ketenteraman awam demi menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Undang-undang yang seterusnya adalah bertujuan untuk mengajak dan menggalakkan ahli masyarakat termasuk pimpinannya untuk melakukan perkara yang betul. Ia menggunakan kebaikan bersama dalam masyarakat, menjalani kehidupan bersama dan aman damai, iaitu peaceful coexistence, dengan menggalakkan toleransi antara puak ataupun kumpulan masyarakat. Itu juga undang-undang dan sistem perundangan juga bertujuan menjadi mekanisme untuk menyemak pentadbiran negara, termasuk agensi-agensi kerajaan yang mana mesti ada undang-undang serta proses perundangan yang meneliti tindak tanduk termasuk perbelanjaan negara. Dan yang terakhir adalah undang-undang juga bertujuan menjaga hubungan dua hala antara sebuah negara dengan negara yang lain, seterusnya menyusun atur hubungan antarabangsa. Sejarah sistem undang-undang di Malaysia ada 3 tempoh utama, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 dan diikuti oleh penyebaran Islam ke Asia Tenggara dan penerapan nilai Islam dalam budaya, dan akhirnya dasar perluasan kuasa British yang telah membawa bersamanya konsep kerajaan berperlembagaan Eropah dan prinsip-prinsip common law dan equity. Okey, undang-undang dahulu berpusat pada pemerintah yang paling berkuasa, iaitu raja. Istilah-istilah seperti titah, daulat, murka, kurnia dan anugerah dikatakan mempunyai konotasi dan nilai undang-undang. Pada tempoh kedua, pada akhir zaman kegemiran Melaka, terdapat 2 sumber undang bertulis dan kaya dengan unsur-unsur undang-undang Islam dan hukum adat Melayu lama. Kedua-dua ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Lord Melaka. Okey, yang ketiga, pengaruh undang-undang Inggeris di Malaysia bermula dengan pengenalan undang-undang di negeri Selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Undang-undang Inggeris dibawa masuk secara tidak langsung melalui undang yang digubal berdasarkan model undang-undang British atau satu lagi negara jajahan British, iaitu India. Jelas bahawa penjajahan British telah meninggalkan satu sistem undang-undang Malaysia seperti yang dilihat pada hari ini. Pelbagai undang-undang perkenalkan dalam hampir setiap cabang undang-undang di negara ini. Kebanyakan sektor di Malaysia, termasuk yang berkaitan dengan industri media, ditiru atau dicontohi daripada sektor yang terdapat di England atau di India, menyebabkan terdapat banyak persamaan dari segi prinsip dan konsep dengan peruntukan undang-undang di kedua-dua negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang ciri-ciri sistem perundangan di Malaysia. Sistem perundangan di Malaysia terdiri daripada 3 komponen, iaitu Badan Kehakiman, Badan Eksekutif dan juga Badan Perundangan. Yang pertama sekali iaitu Badan Perundangan, yang mana berfungsi sebagai pengubal undang-undang. Badan ini terdiri daripada 3 komponen, iaitu Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya iaitu Badan Eksekutif. Badan ini berfungsi sebagai pelaksana kepada perundangan, yang mana diketuai oleh seorang ketua kerajaan, iaitu Perdana Menteri, dan yang terakhir iaitu Badan Kehakiman.
Badan Kehakiman ini berfungsi sebagai badan yang melaksanakan sistem kehakiman serta mentafsir segala undang-undang yang berada di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tajuk tentang rukun negara, iaitu kesan kedaulatan undang-undang. Berdasarkan etika yang telah diambil oleh kumpulan saya, iaitu kedaulatan undang-undang media menyatupadukan masyarakat. Pada hari ini, undang-undang merupakan media penting dalam negara kita. Banyak kesan-kesan yang diperoleh oleh negara melalui undang-undang. Antara salah satunya ialah undang-undang dapat mengeluarkan kadar jenayah dalam negara kita. Sebagai contoh, seorang pembunuh dihukum oleh seorang hakim berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan negara kita. Hari ini secara umumnya rakyat di negara kita telah menghormati undang-undang, dan ini menepati salah satu prinsip dalam rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan undang-undang di Malaysia. Pelaksanaan dan penguasaan undang-undang adalah merupakan elemen yang penting dalam pembentukan ekonomi. Undang-undang yang dimaksudkan adalah merangkumi panduan perniagaan serta sumbangan kepada masyarakat dan negara. Di samping itu, panduan tersebut juga mengandungi pelbagai disiplin dan bidang yang menentukan satu set lengkap prosedur dalam menjalankan serta menguruskan perniagaan demi memastikan negara kita, negara Malaysia maju dan terus makmur. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zikri bin Zulkifli Amin, nombor metrik 060838. Hari ini saya akan terangkan bagi apa akan jadi bila masyarakat mengabaikan undang-undang di Malaysia. Pertama sekali, dari segi sosial, of course bila masyarakat mengabaikan undang-undang, sudah pasti jenayah dan juga huru-hara akan berlaku di mana-mana saja. Maka apabila ini berlaku, maka masyarakat akan hidup dalam keadaan takut dan juga tidak harmoni. Untuk masyarakat Indonesia yang mempunyai masyarakat majmuk, sudah pasti ia akan menimbulkan lebih daripada ketidakharmonian sehingga menyentuh isu perkauman. Kedua, dari segi politik. Dari segi politik, bila masyarakat sudah tidak harmoni dan melihat kepada pemerintah yang tidak melakukan kerja dan juga mengabaikan undang-undang, sudah pasti akan melihat kepada ketidakhormatan kepada para pemerintah dan menyebabkan berlakunya pemberontakan. Dari segi ekonomi, sudah pasti bila keharmonian sudah terjejas, maka pelancong luar akan tawar hati untuk melancong ke Malaysia dan menyebabkan ekonomi negara semakin terjejas dan merosot dengan teruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khaladin bin Ahmad Ushaimi, nombor metrik 060809. Jadi kita akan teruskan lagi pada kesan yang berlaku jika undang-undang di Malaysia tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat. Undang-undang ni banyak, antaranya ialah undang-undang kesihatan, undang-undang cyber, undang-undang trafik, undang-undang keselamatan negara dan macam-macam lagi. Jika undang-undang trafik kita lihat masyarakat tidak lagi patuhi lampu hijau, lampu merah mereka jalan, maka banyaklah berlaku aksiden, kerosakan, huru-hara yang berlaku di dalam negara ini. Kematian kes, kemalangan meningkat dan sebagainya. Dan jika kita lihat pula, jika masyarakat tidak lagi mematuhi undang-undang cyber, maka masyarakat akan lebih tidak selamatlah, seperti berlaku hack pada akaun-akaun tertentu dan sebagainya, ubutan dan sebagainya. Dan jika undang-undang kesihatan disebabkan era COVID sekarang, maka berlakulah peningkatan kes yang mendadak kerana tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang dapat saya bawakan daripada tajuk ini, sesungguhnya rakyat itu sendiri perlu mematuhi kepada undang-undang bagi menjamin sebuah negara yang aman dan makmur. Saya khususkan kepada golongan muda, kerana golongan muda inilah akan menjadi pewaris kepada bangsa dan negara. Jadi ayuh semua rakyat Malaysia, saya seru untuk mematuhi undang-undang negara yang telah ditetapkan. Jadi tanpa undang-undang, kita takkan dapat mematuhi, takkan dapat meniti kehidupan ini dengan baik. Jadi marilah kita sama-sama mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Semoga dapat melahirkan masyarakat yang maju, melahirkan masyarakat yang berpotensi untuk menjamin sesebuah bangsa yang aman dan makmur, sekaligus melahirkan sebuah negara yang mempunyai rakyatnya bersatu padu dalam mengamalkan undang-undang.